Assalamualaikum, saya Ahmad Haziq. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang mekanisme pendengaran dan juga penglihatan. Secara umumnya, kita tahu bahawa mata dan telinga sangat penting kepada tubuh badan. Kerana kalau tak ada mata dan telinga, kita tak boleh melihat ataupun mendengar. Mata mempunyai beberapa bahagian penting supaya kita dapat melihat objek yang kita nak tengoklah. Bermula daripada cahaya yang diserap masuk ke dalam lapisan lut cahaya iaitu kornea, kemudian ke dalam gelemat, menerobos masuk ke dalam iris. Cahaya tadi masuk ke kantang mata, lepas tu masuk pula ke gelemaca. Kalau korang tengok gambar ni, gelemaca adalah bahagian paling besar lah. Kemudian cahaya masuk ke retina, iaitu lapisan yang mempunyai fotoreseptor yang dapat menukarkan cahaya menjadi impuls saraf supaya maklumat tadi dapat ditafsir oleh otak. Agak rumit kan proses melihat? Tapi benda tersirat itulah yang terjadi pada mata kita. Kemudian sambung pula ke mekanisme telinga. Lebih mudahlah daripada mekanisme mata tadi. Ia terdiri daripada 9 bahagian. Tapi yang masuk dalam mekanisme pendengaran hanya 7 je. Jadi yang lain tu kita takkan bahas sebab cikgu tak suruh. Bermula daripada suatu benda mengeluarkan gelombang bunyi yang masuk melalui salur telinga, kemudian ditangkap oleh gegendang telinga, menyebabkan gegendang telinga bergetar. Getaran ini dikuatkan lagi oleh tulang osikel dan dihantar ke koklea melalui jendela bujur. Koklea kemudian akan menukarkan getaran itu menjadi impuls saraf dan dihantar ke otak untuk ditafsir melalui saraf auditori. Macam itulah mekanisme pendengaran berfungsi. Pengajaran yang kita dapat pada video kali ini adalah kita mestilah bersyukur dan menjaga nikmat Tuhan yang telah dikurniakan kepada kita. Kerana tanpanya, kita bukanlah apa-apa. Dan kita juga perlu mengetahui bahawa yang di atas mampu untuk melihat dan mendengar segala amal yang kita buat di atas muka bumi. Jadi hati-hatilah dengan setiap perkara yang kita lakukan. Saya Ahmad Haziq. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ahmad Altaf Ubaid bin Yazid. Hari ini saya akan menerangkan tajuk yang berkaitan dengan panca indera yang dimanfaatkan daripada subjek pi. Seperti yang kita tahu, panca indera mempunyai 5 bahagian, iaitu mata, hidung, mulut, telinga dan kulit. Orang Islam memanfaatkan panca indera untuk mencari kebenaran dengan mencegah kemungkaran. Yang pertama, berusaha membetulkan salah faham kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, berusaha menyadarkan manusia supaya tidak lalai daripada merenung tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang ada pada alam semesta. Yang ketiga, berusaha menjauhkan diri daripada melihat perkara-perkara yang haram. Yang terakhir, berusaha mengelakkan diri daripada mendengar perkara-perkara yang negatif. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 179. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakannya dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Menurut Imam Ibn Kathir, Allah SWT mencipta neraka dan menjadikan sebahagian besar penghuninya daripada kalangan jin dan manusia. Semuanya bergantung kepada amalan mereka. Manusia yang masuk ke syurga adalah manusia yang beramal dengan amalan baik berlandaskan keimanan kepada Allah SWT. Manakala manusia yang masuk neraka adalah manusia yang beramal dengan amalan buruk dan kufur kepada Allah SWT. Allah SWT menciptakan keadaan penghuni neraka, antaranya termasuklah penghuni neraka diseret beramai-ramai ke neraka dalam keadaan terterap di atas mukanya. Penghuni neraka ingin hidup semula kerana tidak tertanggung dengan azab neraka dan ingin melakukan amal soleh. Orang yang menyeleweng daripada jalan yang benar menjadi bahan bakar api neraka Jahannam.
muka penghuni neraka hitam legam akibat pendustaan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Orang munafik dan kafir kekal dalam neraka selama-lamanya atas kekufuran yang mereka lakukan. Sebagai orang Islam, kita perlu memanfaatkan panca indera untuk mencari kebenaran dengan melakukan perkara ma'ruf. Contohnya, memahami ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, mengambil iktibar daripada tanda-tanda kebesaran Allah SWT sebagai pencipta melalui kejadian alam semesta. Mata melihat segala ciptaan Allah SWT seperti melihat kejadian gunung gadang dan laut, dapat menambahkan keimanan. Telinga mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW dan zikir-zikir untuk menenangkan jiwa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syafri bin Ahmad Safi. Hari ini saya ingin mengulas tentang tajuk panca indera yang dimanfaatkan daripada subjek hifzul Al-Quran. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, iaitu surah Ar-Ra'd ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم Walillahi khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah wahai Muhammad, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah wahai Muhammad, patutkah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak berkuasa mendatangkan manfaat atau mengelakkan mudarat bagi dirinya sendiri? Katakanlah wahai Muhammad, samakah orang yang buta dengan orang yang celik? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Adakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang menciptakan seperti ciptaannya, Dan katakanlah wahai Muhammad, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Huraian daripada ayat tersebut ialah Allah adalah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi, terang dan gelap. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini menceritakan tentang kekuasaan Allah yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana makhluk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan menyampaikan tajuk pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 3, iaitu pengurusan mental dan emosi. Pertama, mengapakah kita berasa marah? Terdapat banyak punca seseorang itu berasa marah. Antaranya ialah merasa letih, lapar, tiada kawalan dalam urusan harian, rasa terancam, kecewa dan tidak dapat meluahkan perasaan. Antara faktor-faktor seorang itu berasa marah ialah kecaman rakan, sebarang jenis ancaman, pengalaman pahit, perasaan bersalah, berpindah rumah atau sekolah, ketagihan gadget, kritikan, rasa malu dan tidak berguna. Kedua, antara kesan kemarahan terhadap kesihatan diri ialah sakit kepala, serangan jantung dan tekanan darah tinggi, gangguan pernafasan, mempercepatkan proses penuaan, insomnia, masalah pemakanan dan penghadaman, masalah kulit seperti eczema dan meningkatkan risiko mengalami strok. Ketiga, cara mengawal kemarahan. Pertama ialah berhenti melakukan sebarang aktiviti. Kedua, cuba bertenang, meninggalkan punca kemarahan,
berfikir sebelum bercakap, mencari jalan penyelesaian dan mendapatkan bantuan. Sekian, terima kasih.